Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Untuk memastikan anda semua memahami langkah-langkah untuk mencari terbitan pertama, cikgu di sini ingin membincangkan dengan anda semua tentang latihan buku teks, iaitu latihan Kendiri 2.3. Baik, kita mulakan dengan soalan 1. Cari terbitan pertama bagi setiap fungsi terhadap X. Baik, untuk memudahkan kita cari terbitan pertama, kita boleh guna teknik biar. Contohnya kita boleh tulis biar Y sama dengan 4/5 X kuasa 10. Kita hanya perlu anggap sebutan ini sebagai Y. Sedangkan kita nak cari terbitan pertama dan Y berada di kiri, X berada di kanan. Jadi kita perlu mencari dy dx. Dy dx sama dengan apa? Ini adalah format AX kuasa N. So, kita boleh menggunakan rumus seperti yang diterangkan dalam video yang lepas. Kita boleh darabkan dua nombor ini, iaitu 4/5 darab dengan 10. Kalau tidak mahir, kita boleh tekan kalkulator. 4/5 darab dengan 10. Kita dapat 8. Jadi, saya boleh tulis 8. Kemudian X kita copy and paste. Dan kuasanya diturunkan sebanyak 1. 10 tolak 1 kita dapat 9. Inilah jawapan terbitan pertama. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat B. Cari terbitan pertama bagi fungsi ini. Jadi kita boleh biar Y sama dengan negatif 2 X kuasa 4. Sama juga, Y di kiri, X di kanan, bermaksud kita nak cari dy dx. Bagaimana cari? Kita hanya perlu darabkan dua nombor ini. Negatif 2 darab 4 kita dapat apa? Negatif 8. Kemudian kita hanya perlu salin pemboleh ubah X dan kuasanya diturunkan sebanyak 1. 4 tolak 1 kita dapat 3. Ini saja. Boleh? Dan kita tengok C. Kita nak biar Y sama dengan 3/4 X kuasa 8. Untuk soalan seperti ini, pastikan kita tukarkannya kepada format AX kuasa N. Sebab X kuasa 8 berada di bawah kan. Jadi saya boleh pindahkan X kuasa 8 ke atas. Kita dapat 3/4 X kuasa negatif 8. Dan di sini banyak pelajar akan melakukan kesalahan. Pastikan sini adalah Y, bukan dy dx. Sebab kita hanya pindah X kuasa 8 ke atas saja. Kita belum bezakan. Selepas kita dapat format AX kuasa N, barulah kita cari dy dx. Okey, bagaimana cari? Sama seperti tadi, kita boleh darabkan 3/4 dengan negatif 8. Kalau tak tahu, kita tekan kalkulator. 3/4 darab negatif 8. Kita dapat negatif 6. Jadi saya boleh tulis negatif 6. Kemudian kita salin pemboleh ubah X dan kuasanya diturunkan sebanyak 1. Jadi negatif 8 tolak 1 kita dapat negatif 9. Untuk memastikan jawapan ini adalah kemas, kita boleh pindahkan X kuasa negatif 9 ke bawah supaya ia boleh menjadi positif. Jadi saya boleh tulis negatif 6 per X kuasa 9. Inilah soalan C. Sekarang kita lihat soalan D. Kita boleh tulis biar Y sama dengan 6 bahagi punca kuasa 3 bagi X. Sama juga, kita mesti tukar format ini kepada AX kuasa N. Jadi saya boleh buat apa? Pertama sekali kita boleh tukarkan punca kuasa 3 kepada apa? Kuasa 1/3. Kemudian kita boleh pindahkan sebutan ini ke atas. Jadi saya boleh tulis 6 darab X kuasa negatif 1/3. Sebab di bawah dia positif kan. Bila pindah ke atas jadi negatif. Ini masih ialah Y, bukan dy dx. Sekarang barulah kita cari dy dx. Untuk mencari dy dx, kita perlu darabkan dua nombor ini. 6 dengan negatif 1/3. 6 darab negatif 1/3. Kita dapat negatif 2. Jadi saya boleh tulis negatif 2.
Kemudian kita salin pemboleh ubah X dan pastikan kuasanya diturunkan sebanyak 1. Bermaksud negatif 1/3 perlu tolak dengan 1. Kalau tak pasti kita tekan kalkulator saja. Ini tolak dengan 1. Kita dapat apa? Negatif 4/3. Jadi saya tulis di sini. Tetapi jawapan ini tidak kemas. Kita perlu susun dalam keadaan yang kemas. Contohnya kita boleh pindahkan X kuasa negatif 4/3 ke bawah. Kita dapat negatif 2 per X kuasa 4/3. Yang negatif itu akan dihapuskan bila pindah ke bawah. Dan sebutan ini kita boleh kemaskan lagi. Jadi dy dx sama dengan negatif 2 per punca kuasa 3 X kuasa 4. Sebab sini kita ada 4/3 kan. 4 berada di dalam dan per 3 itu berada di luar. Iaitu punca kuasa 3. Bahagian ini anda sebenarnya sudah belajar semasa tingkatan 3. Okey, 4 di atas kan berada di dalam dan 3 berada di bawah adalah punca kuasa 3. Boleh? Ini soalan D. Sekarang kita lihat soalan E. Negatif 12 punca kuasa 3 bagi X kuasa 2. Saya salin soalan dulu. Biar Y sama dengan negatif 12 darab dengan punca kuasa 3 X kuasa 2. Okey, sama juga kita akan tulis dalam bentuk AX kuasa N. Dan kita tak nak nampak punca kuasa 3. Jadi kita boleh tulis negatif 12 punca kuasa 3 ialah apa? Kuasa 1/3. Dan X kuasa 2 kita salin saja. Boleh? Kemudian kita boleh dapat negatif 12 X kuasa 2/3. Sebab 2 darab 1/3 dapat 2/3. Dan ini merupakan format AX kuasa N. Selepas dapat format ini, kita nak cari dy dx. Kita boleh darabkan dua nombor ini. Negatif 12 dengan 2/3. Kalau tak pasti, kita boleh tekan kalkulator. Negatif 12 darab dengan 2/3. Kita dapat negatif 8. Jadi saya boleh tulis negatif 8. Kemudian kita salin pemboleh ubah X. Dan pastikan kuasanya diturunkan sebanyak 1. So 2/3 tolak dengan 1. Okay, kita dapat negatif 1/3. Boleh? Tetapi jawapan ini tidak kemas. Kita nak jadikan lebih kemas kan. So kita boleh pindahkan sebutan ini ke bahagian bawah. Dy dx sama dengan negatif 8 bahagi dengan X kuasa 1/3. Dan ini sebenarnya ialah punca kuasa 3 kan. Jadi saya boleh tulis dy dx sama dengan negatif 8 bahagi dengan punca kuasa 3 bagi X. Boleh? Ini saja. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan 2. Bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap X. Sama seperti soalan 1, kita boleh menggunakan teknik biar. Okey, iaitu kita boleh tulis biar Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 6X tolak 1. Baik, apakah yang beza di sini ialah terdapat 3 sebutan. Tadi untuk soalan 1 hanya ada 1 sebutan. Okey, tetapi sekarang kita ada 3 sebutan. Jadi konsepnya masih sama. Kita hanya perlu bezakan satu persatu. Bermaksud kita nak cari dy dx kan. So untuk 4x kuasa 2, apakah yang kita boleh dapat? 4 darab 2 kita dapat 8. Kemudian kita salin pemboleh ubah X. Kuasanya macam mana? 2 tolak 1 kita dapat 1. Dan 1 ini tidak perlu ditulis. Seterusnya kita nak bezakan positif 6X. Bagaimana bezakan? Sini kita ada 6X kuasa 1 kan? 1 darab 6 kita dapat 6. Kemudian kita salin X. Kuasanya diturunkan sebanyak 1. 1 tolak 1 kita dapat sifar. Kita tahu X kuasa sifar ialah 1 kan? Bermaksud kita tak perlu tulis. Boleh faham? Kemudian untuk sebutan terakhir ini adalah pemarah. Kalau kita nak bezakan pemarah ini, kita otomatik akan dapat sifar. Sebab apa? Biar saya tulis di sebelah. Contohnya kalau kita ada Y negatif 1 kan? Sebenarnya negatif 1 di sebelahnya kita ada X kuasa sifar. Okey? Kalau kita nak cari dy dx, negatif 1 darab sifar akan dapat sifar. Kemudian X kuasa negatif 1.
Tetapi sifar darab apa masih dapat sifar kan? Jadi kesimpulan dy dx adalah sifar. Asalkan kita nampak pemala, kita nak bezakan, otomatik dapat sifar dan tidak perlu ditulis. Boleh faham? So ini untuk soalan A. Sekarang kita lihat soalan B. Kita boleh biar y sama dengan 4/5 darab dengan punca kuasa 2 bagi x tambah 2 bahagi dengan punca kuasa 2 bagi x. Okay, pertama sekali, pastikan kita tukarkan kedua-dua sebutan ini dalam bentuk ax kuasa n. So, kita boleh tulis 4/5 darab dengan x kuasa 1/2. Kemudian ini kita boleh tulis 2 bahagi dengan x kuasa 1/2. Dan ini masih bukan ax kuasa n. Kita boleh pindahkan sebutan ini ke atas. Maka kita boleh dapat 4/5 x kuasa 1/2 tambah 2 darab x kuasa negatif 1/2. Sedangkan kedua-dua sebutan ini adalah dalam bentuk ax kuasa n, kita boleh cari dy dx. Bagaimana cari? Kita darabkan seperti tadi, 4/5 darab 1/2. Kalau tak mahir, kamu boleh tekan kalkulator. Kita dapat 2/5. Kemudian kita salin x. Dan pastikan kuasanya diturunkan sebagai 1. Iaitu 1/2 tolak dengan 1. Kita dapat negatif 1/2. Seterusnya, untuk sebutan ini, kita darabkan nombor 2 dengan negatif 1/2. Maka kita boleh dapat negatif 1. Dan 1 ini tidak perlu ditulis. Kita hanya perlu salin x. Kemudian pastikan kuasanya diturunkan sebagai 1. Negatif 1/2 tolak dengan 1. Maka kita dapat negatif 3/2. Boleh? Dan jawapan ini kurang kemas, kita boleh jadikannya lebih kemas. So, kita boleh pindahkan sebutan ini ke bawah. Dy dx sama dengan 2/5x kuasa 1/2. Sama juga, ini kita boleh pindah ke bawah 1/x kuasa 3/2. Dan masih kurang kemas, kita boleh tulis dy dx sama dengan 2/5 darab punca kuasa 2 bagi x. Dan ini kita boleh tulis punca kuasa 2 bagi x kuasa 3. Ingat 3 ini di atas, maksudnya di dalam. Dan 2 ini di bawah bermaksud punca kuasa 2. Boleh? Inilah jawapan kita. Sekarang kita lihat pada C, kita ada 9 tolak 4x kuasa 2. Sama juga kita biar y sama dengan 9 tolak 4x kuasa 2. Pertama sekali kita boleh kembangkan bahagian ini. Jadi saya tulis 2 kali. 9 tolak 4x darab 9 tolak 4x. 9 darab 9, 81. 9 darab negatif 4x, kita dapat negatif 36x. Negatif 4x darab 9, negatif 36x. Negatif 4x darab ini kita dapat positif 16x kuasa 2. Kemudian mungkin kita boleh susun dalam keadaan yang lebih kemas. 16x kuasa 2, negatif 36x, tolak 36x, kita dapat negatif 72x tambah 81. Selepas itu barulah kita tulis dy dx. 16 darab 2 kita dapat 32. X kuasa 1. Dan 1 ini tidak perlu ditulis. Kemudian kita ada negatif 72x. Negatif 72 darab 1, negatif 72. Dan kita salin x, kuasanya ialah 0. Dan x kuasa 0 tidak perlu ditulis. Dan sedangkan sebutan terakhir ialah pemarah. Kalau kita bezakan, otomatik dapat sifar. Jadi, bahagian ini tak perlu tulis. Boleh faham? Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Bezakan setiap fungsi berikut terhadap x. Y sama dengan 4x kuasa 2 darab dengan 5 tolak punca kuasa 2 bagi x. Pertama sekali, kita boleh kembangkan. 4x kuasa 2 darab 5 kita dapat 20x kuasa 2. Positif 4x kuasa 2 darab negatif punca kuasa 2x kita dapat
negatif 4x kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 bagi x. Boleh? Kemudian pastikan kedua-dua sebutan ini dalam bentuk ax kuasa n. Sebutan ini tak ada masalah. Jadi kita hanya perlu ubah ini saja. Y sama dengan 20x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2 darab dengan x kuasa 1/2. Kemudian kita permudahkan lagi. Negatif 4x kuasa 2 darab x kuasa 1/2. Apa yang kita dapat? Masih ingat tak? Kalau asas sama, kita boleh cari hasil tambah indeks. 2 tambah 1/2. Jadi saya boleh tekan kalkulator. 2 tambah 1/2. Kita dapat 5/2. So saya akan tulis negatif 4x kuasa 5/2. Selepas kita dapat format ax kuasa n, barulah kita cari dy dx. Dy dx sama dengan apa? 20 darab 2 kita dapat 40. Kita salin x, kuasanya diturunkan sebanyak 1. Jadi kita dapat x kuasa 1. Boleh? Kemudian kita negatif 4 darab 5/2. Kalau tak pasti kita tekan saja. Negatif 4 darab 5/2. Kita dapat negatif 10. Dan kita salin x, pastikan kuasanya diturunkan sebanyak 1. Kita tekan 5/2 tolak 1. Okay, kita dapat 3/2. Dan jawapan ini mungkin kurang kemas, kita boleh tulis dalam bentuk punca kuasa 2. So, dy dx sama dengan 40x tolak 10 darab dengan punca kuasa 2 bagi x kuasa 3. Jadi ingat, nombor 2 di bawah ini mewakili punca kuasa 2. Dan x kuasa 3 kita salin saja. Ini adalah soalan A. Sekarang kita salin soalan B. Y sama dengan x kuasa 2 tambah 4/x kuasa 2. Sama juga, kita perlu kembangkan bahagian ini. Jadi saya tulis 2 kali. Okay, baik. X kuasa 2 darab X kuasa 2, X kuasa 4. X kuasa 2 darab 4/x kita dapat 4x. 4/x darab X kuasa 2 masih dapat 4x. Dan akhir sekali, positif 4/x darab positif 4/x kita dapat positif 16/x kuasa 2. Dan pastikan kesemua sebutan ini adalah dalam bentuk ax kuasa n. So, kita boleh salin ini. 4x tambah 4x, 8x. Dan untuk sebutan ini, kita boleh pindah x kuasa 2 ke atas. Tambah 16, x kuasa negatif 2. Kemudian kita baru cari dy dx. 1 darab 4, kita dapat 4. 4x kuasa 3. Kemudian, 8 darab 1, kita dapat 8. X kuasa 0, tak payah tulis. Dan akhir sekali, 16 darab negatif 2, negatif 32, kuasa X negatif 3. Sebab negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Dan jawapan ini kurang kemas, kita boleh pindahkan X kuasa negatif 3 ke bawah. So, dy dx sama dengan 4x kuasa 3 tambah 8 tolak 32 bahagi X kuasa 3. Ini saja. Boleh? Sekarang kita lihat soalan C. Okay, saya salin soalan dulu. Y sama dengan 4x tolak 1 darab 1 tolak x bahagi punca kuasa 2 bagi x. Pertama sekali, kita kembangkan bahagian atas. 4x darab 1, 4x. 4x darab negatif x, negatif 4x kuasa 2. Negatif 1 darab 1, negatif 1. Negatif 1 darab negatif x, positif x. Bahagi dengan punca kuasa 2 bagi x. Boleh? Kemudian kita permudahkan bahagian atas. Negatif 4x kuasa 2. 4x tambah x kita dapat 5x. Negatif 1. Bahagi dengan x kuasa 1/2. Okay, kenapa saya nak tulis macam ni? Sebab cikgu nak asingkan pecahan ni kepada 3 sebutan. Iaitu negatif 4x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 1/2. Dan kita ada 5x bahagi x kuasa 1/2.
Dan kita ada negatif 1 bahagi dengan X kuasa 1 per 2. Okey. Dan kita boleh permudahkan lagi. X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 1 per 2. Apa yang kita dapat? Okay, ingat bahagi bermaksud apa? Kita boleh tolakkan indeks. 2 tolak 1 per 2. Kita boleh tekan 2 tolak 1 per 2. Kita dapat 3 per 2. Jadi saya boleh tulis negatif 4 X kuasa 3 per 2. Sama juga kita ada X kuasa 1 kan? Bahagi X kuasa 1 per 2. 1 tolak 1 per 2 kita dapat 1 per 2. Jadi saya boleh tulis 5X kuasa 1 per 2. Dan ini kita boleh pindah ke atas. Negatif X kuasa negatif 1 per 2. Sedangkan semua sebutan ini dalam bentuk AX kuasa N. Jadi saya boleh cari dy dx. Negatif 4 darab 3 per 2 kita tekan kalkulator. Kita dapat negatif 6. Kemudian kita salin X. Pastikan kuasanya diturunkan sebagai 1. 3 per 2 tolak 1 berapa? Kita dapat 1 per 2 kan? 5 darab 1 per 2 kita dapat 5 per 2. Dan pastikan kuasa diturunkan sebagai 1. X kuasa negatif 1 per 2. Negatif 1 darab negatif 1 per 2. Positif 1 per 2. X kuasa negatif 3 per 2. Sebab tolak 1. Okey. Dan jawapan ini kurang kemas. Kita boleh susun dalam bentuk yang lebih kemas. Dy dx sama dengan apa? Negatif 6 punca kuasa 2 bagi X tambah 5 per 2. Yang ini kita boleh pindah ke bawah. Jadi apa? X kuasa 1 per 2. Jadi saya boleh tulis punca kuasa 2 X. Kemudian bahagian ini kita buat perlahan sikit. 1 per 2 X kuasa 3 per 2. Dan bahagian ini kita boleh kemaskan lagi. Dy dx sama dengan ini kita salin. Kita boleh dapat apa? Punca kuasa 2 bagi X kuasa 3. Ini adalah jawapan akhir. Okey? Okey, jika tak ada masalah, kita lihat soalan 4. Cari nilai dy dx pada setiap nilai X yang diberi. Baik, soalan ini agak berbeza. Kita nak cari nilai dy dx. Okay, sebelum ni kita dapat dy dx saja kan. Dan kali ini kita nak gantikan nilai x yang diberikan. Okay, tak apa. Kita cari dy dx dulu. So, untuk y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Kita bezakan seperti biasa. Dy dx sama dengan apa? 1 darab 2 kita dapat 2. Kita salin pemboleh ubah x. Kuasanya diturunkan sebagai 1. Boleh? Kemudian kita ada negatif 2 darab dengan 1. Kita dapat negatif 2. Dan kuasanya diturunkan sebagai 1. Jadi kita dapat X kuasa sifar. Dan X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Selepas kita dapat dy dx sama dengan 2x tolak 2. Kita perlu cari nilai dy dx. Bagaimana cari? Kita hanya perlu gantikan nilai x yang diberikan. Iaitu x sama dengan 1 per 2 ke dalam. Jadi saya boleh tulis apabila X sama dengan 1 per 2. Kita masuk ke dalam. Dy dx sama dengan apa? 2 darab dengan 1 per 2 tolak 2. Boleh? Gantikan X dengan 1 per 2. Maka kita dapat apa? 1 tolak 2 kita dapat negatif 1. Ini disebut sebagai nilai dy dx. Dan tadi itu disebut sebagai fungsi keturunan ataupun terbitan pertama. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat soalan B. Kita ada y sama dengan ini. Pertama sekali kita kembangkan dulu. Punca kuasa 2x darab 2 kita dapat 2 darab dengan punca kuasa 2x. Kemudian positif darab negatif, negatif. X darab dengan punca kuasa 2x. Dan pastikan kedua-dua sebutan ini dalam bentuk AX kuasa N. Jadi saya boleh tulis 2 darab X kuasa 1 per 2 tolak X darab X kuasa 1 per 2. Kemudian kita boleh permudahkan lagi. X kuasa 1 darab X kuasa 1 per 2 bermaksud apa? Kita boleh cari hasil tambah indeks mereka. 1 tambah 1 per 2 kita dapat apa? 3 per 2.
Jadi sekarang kedua-dua ni dalam bentuk AX kuasa N. Maka kita boleh cari dy dx. Dy dx adalah apa? 2 darab 1 per 2 kita dapat 1. Dan nombor 1 ini tidak perlu ditulis. Kemudian kita boleh salin X di bawah. Pastikan kuasanya diturunkan sebagai 1. 1 per 2 tolak 1 kita dapat negatif 1 per 2. Boleh? Kemudian kita ada negatif 1 darab 3 per 2. Negatif 3 per 2. Okey, dan kita salin X. Pastikan kuasanya diturunkan sebagai 1. 3 per 2 tolak 1 kita dapat 1 per 2. Kemudian kita susun dalam jawapan yang lebih kemas. 1 bahagi dengan X kuasa 1 per 2. Negatif 3 per 2 darab dengan punca kuasa 2X. Dan akhir sekali kita dapat dy dx sama dengan 1 per punca kuasa 2X. Tolak 3 per 2 darab dengan punca kuasa 2 bagi X. Setakat ini boleh kan? Ini adalah fungsi keturunan ataupun terbitan pertama. Selepas dapat ini, kita nak cari nilai dy dx apabila X ialah 9. Jadi kita ganti 9 ke dalam sini. Saya boleh tulis apabila X sama dengan 9, dy dx sama dengan 1 bahagi dengan punca kuasa 2, 9, tolak 3 per 2 darab dengan punca kuasa 2, 9. Okay. Dan bahagian ini kita boleh serahkan kepada kalkulator. 1 bahagi punca kuasa 2 bagi 9, tolak dengan 3 per 2 darab dengan punca kuasa 2 bagi 9. Jadi jawapannya adalah negatif 25 per 6. Sebenarnya jawapan ini boleh disemak dengan kalkulator. Kalau kalkulator kamu adalah baharu seperti ini, kita boleh guna kalkulator untuk semak jawapan. Okey, saya ajar kamu. Kita boleh tekan shift, kemudian kita tekan button ini dan kita akan isikan fungsi ini. Punca kuasa 2X darab 2 tolak X ke dalam. Bagaimana isi? Tekan macam ni. Punca kuasa 2 bagi X, kemudian darab dengan 2 tolak alpha X. Boleh? Kemudian kita boleh isikan X. X ialah apa? 9 kan? Kita masukkan 9 dan kita tekan sama dengan. Okey, perhatikan nombor ini negatif 4.17 kan? Sebenarnya lah nilai ini. Okey, kita boleh cek tengok. Negatif 25 bahagi 6. Okey, nampak tak jawapan ini sama seperti tadi kan? So, kesimpulan, lain kali kalau kita nak cari nilai dy dx, sebenarnya kita boleh pakai function ni. Shift, kemudian kita tekan button ini. Boleh faham? Yang dalam tu kita masukkan fungsi yang diberikan. Masukkan y. Kemudian kita masukkan nilai x yang diberikan. Ini saja. Untuk soalan C, kita tengok y sama dengan ini. Pertama sekali kita boleh buat apa? Kita boleh asingkan kepada dua sebutan. X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2 tambah 4 bahagi X kuasa 2. Kemudian kita dapat 1 tambah 4X kuasa negatif 2. Boleh? Selepas itu barulah kita cari dy dx. Ini ialah pemarakan. Selepas kita bezakan kita akan dapat sifar. Tetapi sifar ni tidak perlu ditulis. Jadi untuk bahagian ni 4 darab negatif 2 kita dapat negatif 8. X kita salin. Kuasanya diturunkan sebagai 1. Negatif 3. Jadi kita dapat dy dx sama dengan negatif 8 bahagi X kuasa 3. Selepas itu kita nak gantikan X sama dengan 2 ke dalam. So kita tulis apabila X sama dengan 2. Dy dx sama dengan negatif 8 bahagi 2 kuasa 3. Jadi bahagian ni kita boleh tekan kalkulator. Negatif 8. Negatif 8 bahagi 2 kuasa 3. Jawapannya adalah negatif 1. Jadi kalau nak pastikan jawapan ni tepat, kita boleh semak dengan kalkulator. Kita masukkan fungsi ni ke dalam kalkulator. Shift ini. Kemudian kita masukkan X kuasa 2 tambah 4 bahagi X kuasa 2. Kemudian masukkan nilai X yang diberikan, iaitu 2. Tekan sama dengan.
Oke, nampak tak? Jawapannya lah negatif 1. Oke, jadi kalau kalkulator kamu baru boleh semak lah. Jika tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan di sini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.